Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sazwani binti Ahmad, nombor matrik 050700. Okey, saya akan membentangkan kes review iaitu permohonan pengesahan perkahwinan oleh pasangan suami isteri Johan Wahid dan Runa Olsen. Kes ini dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur oleh Tuan Umamuddin bin Yunus, Hakim Mahkamah Rendah Syariah pada 11 Julai 2014. Fakta kes, pemohon 1 dan pemohon 2 telah bernikah pada 9 Oktober 2013 di Melbourne, Australia. Pernikahan tersebut dilaksanakan mengikut percara agama Islam dan berlandaskan hukum syarak. Status pemohon 2 dalam permohonan merupakan seorang agama Kristian dan pemohon 2 mendakwa ketika akad perkahwinan berlangsung merupakan seorang wanita kitabiah. Permohonan pengesahan nikah pemohon-pemohon diluluskan dan pendaftaran kelahiran anak mereka menghadapi masalah di Jabatan Pendaftaran Negara memandangkan status pemohon 2 yang beragama Kristian. Okey, isu-isu kes, mahkamah melihat beberapa isu penting yang perlu diputuskan dalam mensabitkan tuntutan plaintiff dan membuat keputusan kes ini iaitu sama ada mahkamah ini berbidang kuasa untuk mendengar, membicara dan memutuskan kes ini, sama ada pernikahan pemohon-pemohon dianggap sah menurut hukum syarak. Okey, isu yang pertama, sama ada mahkamah ini bidang kuasa untuk mendengar, membicara serta memutuskan kes ini. Seksyen 11 dan 12(2) telah meletakkan bidang kuasa mahkamah mengenai pengesahan sesuatu perkahwinan iaitu sesuatu perkahwinan tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu menurut hukum syarak dan sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan bahagian ini tetapi sebaliknya sah menurut hukum syarak boleh didaftarkan di bawah akta ini dengan perintah daripada mahkamah. Okey, mahkamah berpuas hati setelah mendengar keterangan pemohon 1 dan pemohon 2 bahawa mereka telah bermastautin di unit T7G, Kampung Warisan Kondominium Jalan Jelatik, Kuala Lumpur dan ini selaras dengan Seksyen 4 1984 tentang pemakaian akta tersebut. Isu yang kedua, sama ada pernikahan pemohon-pemohon adalah sah menurut hukum syarak. Mahkamah telah merujuk rukun-rukun nikah dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syarak dan kebanyakan kitab fiqh menetapkan bahawa rukun nikah adalah 5 dan dalam kitab manhaj kitab fiqh Imam Syafi'i menyatakan rukun-rukun nikah seperti berikut. Yang pertama sihah, yang kedua perempuan yang akan berkahwin, yang ketiga lelaki yang akan berkahwin, yang keempat wali, yang kelima 2 orang saksi. Mahkamah mendapati kelima-lima rukun tersebut telah berjaya dibuktikan oleh pemohon. Namun, persoalan utama yang timbul adalah status pemohon 2 yang beragama Kristian mendakwa dirinya seorang kitabiah. Kesimpulannya, mahkamah bersetuju dengan pendapat jumhur yang lebih rojih. Oleh yang demikian, hukum pernikahan antara lelaki Muslim dan dengan perempuan kitabiah adalah harus menurut di sisi syarak. Pendapat mahkamah mendapati pemohon 2 dalam kes ini merupakan seorang Kristian dan masih berpegang teguh pada agama Kristian dan mengaku bahawa minda masih terbuka untuk memeluk agama Islam serta tidak melarang status anaknya nanti yang akan beragama Islam. Mahkamah juga telah merujuk keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan yang menyatakan bahawa pernikahan dengan wanita kitabiah yang bukan asal yang telah dilakukan pada masa lalu adalah harus mengikut pandangan sesetengah ulama dengan syarat perkahwinan asal itu dianggap penuh sempurna mengikut kaedah Islam. Okey, kesimpulannya, mahkamah berpendapat bahawa pemohon 2 masih dianggap sebagai ahli kitab yang merupakan penganut agama Kristian yang tersasar daripada ajaran agama Nasrani yang sebenar. Oleh yang demikian, mahkamah berpendapat rukun kedua pernikahan dalam kes ini telah pun dipenuhi. Okey, keputusan mahkamah berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan, mahkamah telah meluluskan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2. Selain itu, mahkamah mensabitkan pernikahan pemohon 1 dan pemohon 2 yang berlangsung pada 9 Oktober 2013 di Melbourne, Australia adalah sah menurut hukum syarak berdasarkan keterangan bertulis dan lisan pihak-pihak saksi dan sumpah istizhar yang dilapaskan oleh pemohon 1. Mahkamah juga memintakan permintaan tersebut hendaklah didaftarkan sewajarnya berdasarkan peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Kesimpulannya, kes ini memperihalkan tentang permohonan pengesahan perkahwinan oleh pasangan suami isteri melibatkan pemohon 1 yang beragama Islam dan pemohon 2 yang beragama Kristian dan mendakwa dirinya seorang kitabiah ketika akad perkahwinan berlangsung. Dikurniakan anak hasil daripada perkahwinan tersebut. Okey, setelah meneliti dari alasan permohonan untuk pengesahan perkahwinan tersebut dan hujah yang telah dikemukakan, mahkamah telah luluskan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum syarak
dan memintakan supaya perkahwinan tersebut didaftarkan. Hal ini bertepatan dengan maqasid syariah kerana perkahwinan mereka adalah bertepatan dengan hukum syarak dan demi menjaga kemaslahatan anak dan masyarakat sejagat. Sekian, terima kasih.